Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amal idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari seorang badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata badui itu, Tuan tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau sekiranya saya buat amalan itu, saya masuk syurga. Satu Arab badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi satu soalan cepu mai. Dia kata dekat Nabi, Tuan bagi tahu kat saya apa satu benda yang kalau sekiranya saya buat, saya dapat syurga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, Nabi kata, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Nombor satu sekali, kamu kena sembah Allah. Kamu kena jadikan diri kamu abdi kepada Allah. Dan kamu tak boleh syirikkan Allah dengan apa benda pun. Itu nombor satu. Kalau kamu tidak sembah Allah, kamu tak usah buat apa. Zero. Syarat nombor satu untuk dapat pahala dan untuk dapat syurga, kamu kena sembah Allah. Kamu kena terima Allah Tuhan kamu, dan Allah kata apa pun kamu kena dengar. Dan jangan sekali-kali kamu syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuqimus salatal maktubah. Semayang yang difardukan oleh Allah 5 waktu sehari semalam, kamu tunaikan.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mesti kena buat. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Yang ketiga, kalau kamu tergolong dalam golongan yang wajib keluar zakat, keluarkan zakat. Jangan tipu, jangan kecoh, jangan main-main dalam soal zakat ni. Wa tasumu Ramadan. Yang keempat, bila mai bulan Ramadan, kamu puasa betul-betul. Qala, kata Badui itu, walladhi nafsi biyadih, la azidu ala hadha. Arab Badui ini kata, dia kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku, Tuhan duk pegang. Aku tak akan tambah lebih pada ni. Aku akan jaga benda ni aja. Aku akan sembah Allah, aku tidak akan syirikkan Allah, aku akan semayang 5 waktu, aku akan keluarkan zakat kalau sekiranya sudah cukup syarat, aku akan puasa dalam bulan Ramadan. Aku akan buat 4 benda ni by hook or by crook. Susah, senang, ribut, taufan, apapun, ini 4 benda aku tidak akan lepas. Kata hadis itu, falamma walla, lepas pada dia kata macam tu di depan Nabi SAW, dia pun beralih pi. Depan Nabi dia kata, demi Allah, ni 4 benda yang Tuan sebut, saya akan pastikan saya buat. Dia kata. Lepas tu dia beralih, dia pi. Bila dia beralih pi, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, falyanzur ila hadha. Nabi kata, siapa yang nak tengok bakal ahli syurga, tengok dia ni. Mafhum hadis tu ialah, kalau sekiranya kita jadi orang Islam dan kita buat betul-betul 4 benda ni, insya-Allah kita dapat syurga. Walaupun kita ada buat dosa, kita akan ke neraka, kita akan ditebus segala dosa-dosa kita, tapi last sekali kita akan masuk syurga. Pasal apa? Pasal benda yang disebutkan ini ialah rukun Islam. Kalau kita pastikan rukun ini ditegakkan dengan cara yang betul, kita Islam. Maka orang Islam, last kesudahan dia ialah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum waz-zann, fa inna az-zann akdzabul hadits, wa la tahassaw wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, iyyakum wazzan. Nabi kata, jaga-jaga, hendaklah kamu menjauhi benda-benda ini. Yang pertama, zan, buruk sangka. Hadis tadi dia cerita benda hak kita kena buat. Hadis yang kedua ni dia cerita benda hak kita kena jauhi. Nabi kata, hampa jaga-jaga benda-benda yang aku nak sebut ni, hampa kena pastikan hampa jangan buat benda ni. Yang pertama,
az-zan. Kita kata su'uz-zan, buruk sangka. Tak mau ada dalam hati kita. Kita tak mau bila tengok orang, dia main satu lintasan dalam hati, duk berasa macam orang ni, kita lebih baik daripada orang. Tak mau. Tak mau ada dalam hati kita, dalam diri kita, apabila kita tengok satu orang, kita tengok dengan menghina. Tak mau ada dalam hati kita, apabila kita tengok satu orang, kita jahat sangka dengan dia. Fa inna az-zann akdzabul hadis. Kerana kata Nabi SAW, siapa yang bercakap berdasarkan kepada buruk sangka, itulah cakap yang paling dusta. Berdasarkan kepada buruk sangka kita pergi bercakap ke orang lain, cerita tentang buruk orang lain. Itulah seburuk-buruk percakapan, Nabi kata. Kita tengok satu orang, kita ingat tak baik kat dia, kita pergi duk cerita dekat orang yang ketiga, tak baik orang yang kedua tadi. Nabi kata itulah akdzabul hadis. Itulah percakapan yang paling dusta. Pasal apa? Pasal kita bercakap bukan berdasarkan bukti, tapi kita bercakap berdasarkan buruk sangka. Wala tahassasu. Nabi kata jangan ada di kalangan kamu yang saja-saja buat diam, tak mau bercakap dengan orang. Saja-saja buat sombong, buat tak mau bercakap dengan orang. Orang main tegur pun buat tak mau sembang, orang main nak bercakap dengan kita pun buat balik ke lain. Nabi kata tak mau macam ni. Wala tajassasu. Dan jangan sekali-kali kamu cari aib dan keburukan orang. Bahasa Arab kalau dipanggil jasus. Jasus ni spy. Dia buat kerja spying. Dia main duk korek rahsia, main duk cari rahsia. Ini dipanggil jasus dalam bahasa Arab. Wala tajassasu. Jangan kamu pergi duk jadi spy, pergi duk korek, pergi duk cari aib orang. Jumpa satu orang, pergi duk nak korek keburukan orang untuk disebarkan. Nabi kata tak mau. Perangai macam ni tak mau ada dalam masyarakat kita. Wala tanajashu. Nabi kata jangan sekali-kali kamu tipu kalau sekiranya kamu terlibat dalam jual beli. Jangan tipu. Lah musim durian. Kalau naik ke atas sikit lagi, musim harum manis. Kalau harum manis, habang harum manis. Kalau manis saja tidak harum, habang manis saja tidak harum. Dia pergi jual sampai belah tempat kami di Pulau Pinang tu, dia pergi jual, dia kata harum manis. Rupanya pelam salah. Dia jual 3 kilo, buah dalam kotak. 3 kilo. 3 kilo, RM13. Betul ke harum manis? Betul dia kata. Dengan muka, dengan... Dia kata ni saya pun bawa tak banyak ni. 5 kotak kita ambil. Kupas-kupas. Harum pun tak, manis pun tak. Masam. Pelam salah. Jadi walaupun orang Pulau Pinang tak apa nak kenal harum manis, janganlah tipu mereka. Kesian kat mereka. Orang boleh kenal lah. Tengok sebelah mata, dia tahu dah harum manis. Pergi belah sana, dia tak kenal. Habang harum manis, dia kata harum manis lah. Orang dah beli sekilo RM35, RM45, dia pergi jual 3 kilo RM13. Tapi pasal tak tahan tu, pasal habang saya bawa tak banyak ni. Yang ni yang nak kena ambil 5 kotak. Nabi SAW kata, wala tanajashu. Jangan kamu tipu dalam urusan jual beli. Wala tahasadu. Janganlah kamu berhasad dengki. Dalam hadis lain Nabi kata kita dibenarkan dengki, dibenarkan hasad. Dibenarkan hasad terhadap 2 orang aja. Satu, apabila ada satu orang kaya, duit banyak dan dia kuat
infak duit dia. Kita boleh hasad dekat dia dan kita pun nak infak juga macam mana dia boleh buat. Itu dibenarkan. Yang kedua, satu orang yang mempunyai ilmu. Dia kembangkan ilmu dia, dia sebarkan ilmu dia. Kita disuruh hasad dengan dia. Kita pun nak sebarkan ilmu macam dia juga. Cuma tak boleh kalau sekiranya dia charge 2,500 satu ceramah, kita jangan pergi duk charge 3,000. Itu tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nakai orang duk ceramah agama lah ni. Nakai tuan-tuan. Masjid nak panggil pergi buka sampai 3,000 sampai Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak tu ya, cakap pun bukan panjang pun. Banyak tu je. Tak boleh macam tu. Berjawab kita di depan Allah Subhanahu wa taala itu. Adakah kita tergolong dalam golongan yang menjual ayat Quran dengan harga yang sedikit? Kita duk kata, kita ceramah, kita minta 3,000, kita bagi alasan, kita kata dekat artis hampa boleh panggil menyanyi 3 lagu bayar sampai 30,000, takkan orang nak main baca ayat Quran hadis nak bagi 3,000, tak boleh. Bolehkah pakai alasan macam tu? Tak tahu. Jawab dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dibolehkan hasad kepada orang yang ada ilmu dan dia menyebarkan ilmu dia. Kita pun nak sebarkan juga, ada sikit sebanyak dekat kita. Itu dibenarkan. Tapi hasad yang boleh membawa kepada kerosakan, yang boleh membawa kepada jadi perbalahan dalam masyarakat, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu bermusuh-musuh antara sesama kamu. Wala tadabaru, dan janganlah kamu beralih belakang antara satu sama lain. Nampak ya kita tak berkenan kat dia, beralih ke lain. Dia pun nampak aja kita, beralih ke lain. Tadabaru dia panggil. Saling belakang membelakangi. Nabi kata jangan. Tuan-tuan, Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, orang Islam Madinah ada 2 suku besar. Satu Aus, satu Khazraj. Di antara benda mula yang Nabi buat bila Nabi sampai di Madinah, Nabi kata aku tak mau dengar Aus ni semua. Aku tak mau dengar Khazraj ni semua. Aku tak mau. Nabi kata dua-dua ni, Aus dan Khazraj, tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Hampa ni semua jadi Ansar. Nabi kata. Tak maulah dua abang kata saya orang Aus. Tak mau dua abang kata saya orang Ansar. Tak mau. Nabi kata dua-dua hampa ni buang Aus dan Khazraj tu. Hampa ni Ansar. Nabi kata. Nabi cari 1000 jalan untuk jadikan orang Islam ni satu. Kita tak boleh. Kita dah dah orang Islam ni kita pergi pecah bagi jadi 2, pergi pecah bagi jadi 3, pergi pecah bagi jadi 4. Tak boleh. Kerana perpecahan itu melemahkan. Kita kena cari titik persamaan. Kita kena cari, panggil, duduk, bersembang, cakap elok-elok. Jangan kata kat hang, jangan kata kat aku. Letak Quran dan hadis. Kalau aku silap, hang tegur. Kalau hang silap, aku tegur. Hang tegur cara terhormat, aku tegur hang cara terhormat. Lah, yang penting orang Islam kena cari kekuatan. Kekuatan tidak ada, melainkan dengan bersatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pesan. Nabi kata sama-sama orang Islam ni jaga. Jangan ada sama-sama hampa ni buruk sangka. Jangan ada sama-sama hampa ni duduk diam, tak mau bercakap antara satu sama lain. Jangan ada sama-sama hampa ni sampai nak cari keburukan kawan. Jangan ada dalam kalangan hampa ni nak menipu dalam jual beli. Jangan ada di kalangan hampa ni duk hasad dengki. Jangan ada di kalangan hampa ni nak bermusuh-musuh. Jangan ada di kalangan hampa ni bila jumpa hang beralih utara, aku beralih ke selatan. Nabi kata apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata jadilah hampa ni orang Islam ni sedara.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak cukup dengan kita mengabdikan diri kepada Allah, tidak cukup dengan kita sembahyang fardu tak tinggal, tidak cukup dengan kita keluar zakat, tidak cukup dengan kita puasa di bulan Ramadan, puasa genap sebulan, tidak cukup kalau sekiranya penyakit-penyakit yang Nabi sebut ni duk bersarang dalam hati kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha wal baghdha hiya al-haliqah la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام أو كما قال hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia ni adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Nak penakan kepada Khadijah, nak penakan ke cucu penakan kepada Khadijah binti Khuwailid. Dan dia kahwin dengan Asma, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Nabi kata telah tersebar penyakit yang dulu dah kena umat sebelum hampa. Dulu penyakit ni kena dekat umat dulu. Hari ni penyakit tu dah mai ke hampa. Hampa dah berjangkit dah dengan penyakit ni. Apa dia? Nabi kata al-hasad wal baghdha. Penyakit dengki dan juga penyakit marah-marah dan benci-benci sama-sama orang Islam. Betul tak betul tuan-tuan? Masya Allah. Satu dunia kena penyakit ni. Orang Islam satu dunia kena penyakit ni. Dengki di antara satu sama lain. Arab sama Arab tak boleh nak bersatu. Tak boleh nak bersatu tak apa. Berdengki. Negeri duduk sebelah menyebelah. Tapi negeri sebelah kena, tak pergi tolong. Pasal apa? Pasal nak padan muka ke negeri yang kena tu. Nabi SAW 1400 tahun dulu Nabi kata akan kena dekat hampa ni satu penyakit, yang penyakit ni dah kena umat sebelum daripada hampa. Apa dia? Penyakit dia al-hasad wal baghdha. Berdengki dan juga marah-marah, benci-benci. Wal baghdha hiya al-haliqah. Nabi kata apabila ada baghdha, ada benci membenci, ada marah-marah di antara sama-sama orang Islam, dia menjadi pencukok. Haliqah maksudnya pencukok, cukok rambut tu, pencukok. Dia jadi mata pisau yang mencukok. Nabi kata la aqulu tahliqu asy-sya'r. Aku tidak maksudkan cukok ni cukok rambut. Nabi kata. Walakin tahliqud din. Akan tetapi dia cukok agama hampa. Nabi kata. Apabila kita sama-sama orang Islam, kita berdengki, agama kita dicukok. Kita jadi macam orang tak ada agama. Apabila sama-sama kita benci membenci, agama kita dicukok. Kita jadi macam orang tak ada agama. Walladhi nafsi biyadih. Kata Az-Zubair bin Al-Awwam, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, demi Allah
Tuhan yang nyawa aku Tuhan duk pegang, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Nabi kata tidak akan masuk syurga melainkan hampa beriman betul dengan Allah dan dengan aku, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan hampa tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah selagi mana hampa tak sayang sama-sama hampa orang Islam. Tuan-tuan, kita duk baca berita, kita duk tengok TV tiap-tiap malam, tengok macam mana orang Islam di Syria hari ini dibunuh, dibom hari-hari. Dan sedihnya, orang yang bunuh, orang yang duk pergi bom orang Islam ini juga adalah orang Islam. Sama-sama terima Allah Tuhan. Sama-sama terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Sama-sama terima. Tapi dia ni pergi jalan ni, dia ni pergi jalan ni. Dia ni pergi jadi sunnah, dia ni pergi jadi syiah. Asal menerima Allah Tuhan masing-masing. Asal Nabi Muhammad diterima oleh dua-dua. Pecah di bawah ni. Yang perpecahan itu sampai menghalalkan darah dan nyawa saudara seagama. Dia sampai satu tahap tak ada hati perut. Dia bukan sahaja pergi bunuh orang yang duk berperang dengan dia. Dia sampai ke tahap dia hantar kapal terbang pergi bom hospital. Dia mati di dalam hospital tu, termasuk doktor yang buat kerja lillahi ta'ala, termasuk kanak-kanak yang tidak berdosa, termasuk orang perempuan yang lemah-lemah, termasuk orang tua-tua yang perlu bantuan. Siapa yang bom ni? Orang yang bom ni mulut dia juga duk sebut Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, Nabi kata tidak dianggap satu orang tu beriman sehinggalah mereka ada rasa sayang kepada saudara seagama. Dan Nabi kata, afala unabbiukum bima yuthabbitu dzalika lakum. Nabi kata, hampa mau dak aku nak abang dekat hampa benda yang boleh mengisbatkan, yang boleh mensabitkan keimanan dan kasih sayang ni. Apa dia? Nabi kata dia mula dengan sekecil-kecil benda. Afsyus salam. Bagi salam. Tuan-tuan tengok, kita, kalau kita bergaduh sama-sama kita bagi salam tak kat orang yang kita marah? Tak bagi salam. Benda kecil tu ya. Kita tak bagi salam dekat dia. Pasal apa? Pasal kita benci dia. Dia start daripada benda yang sekecil itu. Dia membawa kepada kemusnahan yang amat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala Abu Bakr akhidhan bi-tarafi thawbihi hatta abda an rukbatihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum faqad ghamar. Fasallama وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
inna allaha ba'athani ilaikum faqultum kadhabta wa qala Abu Bakrin sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi fama udhiya ba'daha abada atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata, aku tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar mai. Abu Darda cerita, dia duduk dengan Nabi, tentu Abu Bakar masuk mai. Abu Bakar masuk, dia mai himpit Nabi, dia mai duk pegang baju Nabi. Akhidhan bi tarafi thawbih, mai duk pegang ujung-ujung baju Nabi ni, mai duk pegang. Hatta abda an rukbatih. Lepas tu dia rapat sampai rapat dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ada something wrong. Nabi duduk dengan Abu Darda. Abu Bakar mai tak macam selalu. Selalu masuk mai duduk. Ini masuk mai rapat dengan Nabi, mai lagu duk pegang baju Nabi, duk buat lagu nak gelintir baju. Macam kita bawa anak kita masa kecil-kecil dulu ni, bawa pergi supermarket, dia tengok permainan, dia mula duk runtun kain kita. Dia duk buat lagu tu. Kita berjalan, dia lagu duk runtun tarik. Kita berjalan, dia lagu duk runtun tarik. Rupanya nampak terang bomba tu dia mau yang tu. Dalam keadaan biasa tak buat lagu tu, tapi bila nampak permainan dia mula duk runtun. Abu Bakar As-Siddiq sudah buat macam ni. Tak pernah buat macam tu, tiba-tiba masuk mai rapat dengan Nabi, mai duk pegang baju Nabi, lagu duk buat lagu tak mau nak lepas. Lepas tu dia duduk rapat dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bila dia buat lagu ni, Nabi kata ke dia, Nabi kata, amma sahibukum faqad ghamar. Nabi kata, awak ni kawan hampa ada marah ke? Maksud Nabi kawan hampa tu maksudnya Nabi lah. Nabi kata, aku ada marah kat siapa-siapa ke? Ni nampak mai duk lagu duk himpit, lagu duk tarik baju, macam kena marah, macam nak main minta maaf. Nabi kata, awak kawan hampa ada marah kat siapa-siapa ke? Awak ni Abu Bakar tu buat pelik macam ni. Fasallama. Baru Abu Bakar bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru bagi salam. Wa qala, dan kata Abu Bakar, inni kana baini wa baina ibn al-Khattab syai'un. Sayyidina Abu Bakar kata, dia ada cerita, dia kata macam ni ya Rasulullah. Saya ada sikit clash dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bukan ada masalah dengan Nabi, dia ada masalah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mai cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mengadu ke Nabi tentang dia sudah ada clash, sudah ada satu selisih faham antara dia Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa asra'tu ilaih, dia kata tadi ni ada sikit kes sudah jadi, saya sudah marah dekat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Summa nadimtu, lepas pada saya naik angin, saya marah dekat dia, saya menyesal. Dia kata, bila marah ni saya terlupa, lepas tu bila rasional balik, bila sedang balik, Allah, awak dah pergi bergaduh dengan Umar, saya menyesal. Dia kata, fasa'altuhu an yaghfira li, saya pun pergi dekat Sayyidina Umar, saya kata dekat dia, aku minta sorry, lah, minta maaf, aku termarah hang sikit tadi, minta maaf. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi, sikit aja jadi dandan settle, tak mau panjang, tak mau bagi jadi lama. Kita kena macam tu, apatah lagi dengan mak ayah. Tersilap sikitnya, start kereta balik, baru jalan 5 km, U-turn balik, picum tangan dia, cium pipi dia, minta ampun dan dah. Jangan dah jadi hal dengan mak, dengan ayah, kita biar pergi lah, bukan aku salah, duk ingat lagu tu, rosak kita.
Dengan adik-beradik pun sama, dengan kak kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan adik-beradik kita. Tak kira. Kalau ada tak kenal tang mana, walaupun hati kecil kata kita tak salah, pisau tangan minta maaf. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat Nabi macam tu. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar, so jadi sikit hal, sat aja Abu Bakar dah rasa tak syok dah. Dia pergi dekat Umar, dia minta sorry. Dia kata, Umar, aku minta maaf, aku silap. Fa'aba alayya. Umar tak habis marah lagi. Sorry mori, dia kata. Pasal apa tuan? Pasal Umar pun manusia. Marah ni, ada orang lambat marah, cepat sejuk. Ada orang lambat marah, lambat sejuk. Ada orang cepat marah, cepat sejuk. Dia macam-macam orang. Ada orang nak boleh ke marah ni cukup payah. Tapi kalau dia marah 5 tahun. Orang yang bagus apa dia? Lambat marah, cepat sejuk. Yang ni bagus. Nak boleh ke dia marah ni cukup susah. Kalau dia marah pun sat je. Sat lagi habis. Setan. Bagus. Umar bin Al-Khattab, dah apa ke benda tak tahu hari itu, dah Abu Bakar mai dah minta maaf dekat dia, aku minta sorry, dia kata sorry mori. Dia tak mau nak bagi maaf dekat Abu Bakar. Fa aqbaltu ilaik. Abu Bakar kata, dah Umar tak mau nak maafkan aku, maka saya mai jumpa tuan. Dia kata, mai mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat dulu. Apa hal? Rujukkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni pun apa hal pun balik ke agama. Cantik. Waqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. 3 kali Nabi ulang. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Nabi kata, mudah-mudahan Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Summa inna Umar nadimah. Dia bawa cerita pergi dekat Sayyidina Umar tadi ni. Yang Sayyidina Abu Bakar minta maaf tak mau ni, cerita balik pergi ke sana. Dia kata summa inna Umar nadimah. Umar pun tak lama lepas Abu Bakar tinggal dia mai jumpa Nabi, dia pun duduk fikir, ish, awak aku macam ni. Abu Bakar satu manusia yang cukup baik dah main minta maaf dekat aku, yang aku pergi duk buat tengin. Tahu tengin? Yang aku pergi duk buat tengin ni pasal apa? Dia kata. Dia pun nadimah, menyesal. Fa'ata manzila Abi Bakrin. Dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Fasa'ala asamma Abu Bakar. Bila sampai di rumah, dia tanya, Abu Bakar ada? Faqalu la. Orang ada kata tak ada. Abu Bakar tak ada di rumah. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok. Bila dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar, dia dah menyesal, dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar, tak ada. Dia mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia yang kata sahabat ni. Dia tahu tak ada orang yang boleh selesaikan apa masalah yang timbul melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar di rumah, tak ada. Mai rumah Nabi. Dia tak tahu pun kata Sayyidina Abu Bakar ada di rumah Nabi, tapi dia nak mai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, dia bagi salam ke Nabi. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak muka Sayyidina Umar, muka Nabi sudah mai marah. Pasal apa Nabi marah? Bukan kerana Sayyidina Abu Bakar pergi mengacum dekat Nabi. Bukan. Tapi Nabi marah pasal apa? Pasal apabila berlaku masalah, bila orang minta maaf, hang mesti kena terima permintaan maaf tu. Apabila Abu Bakar kata Umar tak mau terima, pasal tu Nabi marah. Dan nampak Sayyidina Umar mai, muka Nabi terus nampak muka marah. Hatta ashfaqa Abu Bakrin. Sehingga kan Abu Bakar yang ada di situ, bila dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah main muka marah,
Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat pergi dekat Nabi, pergi pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajatha ala rukbatayh. Dia pergi duduk melutut dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Bakar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlama marratain. Sayyidina Abu Bakar pergi pegang Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah jadi punca kepada kemarahan 2 kali sudah jadi. Tadi saya buat pasal bagi Sayyidina Umar marah. Ni saya mai cerita dekat Tuan, Tuan pula marah dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya ni sudah 2 kali pergi jadi punca, orang jadi marah. Saya dah buat zalim pada 2 orang, dia kata. Tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia tak ada satu perangai nak tunjuk ke orang. Dia duk tunjuk diri dia. Apa pun dia kata dia salah, apa pun dia kata dia salah, dia tak tunjuk orang lain salah. Nampak Nabi marah, cepat-cepat pergi pegang Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, janganlah marah Sayyidina Umar, dia tak salah, saya salah. Saya 2 kali dah buat zalim. Tadi saya jadi punca Umar marah, lah ni saya jadi punca Tuan marah, dia kata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innallaha ba'athani ilaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih kepada sahabat hadu ada sama. Nabi kata, Allah utuskan aku sebagai nabi kepada hampa semua. Faqultum kadzabta. Hampa tahu tak, bila aku mengaku sahaja kata aku nabi, orang kata dekat aku, kadzabta, Muhammad hang bohong. Tuan, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, daripada dia belum jadi nabi lagi orang kata dia baik. Apabila Hajar Aswad jatuh daripada penjuru Kaabah, kabilah Arab ada di Mekah ni sampai nak berperang. Pasal masing-masing kata masing-masing layak untuk ambil Hajar Aswad boh balik di penjuru Kaabah, sampai nak berperang. Akhirnya depa betting. Depa duduk sama-sama depa kata okey, syuf ilal bab, tengok pintu nak masuk masjid tu. Siapa pun masuk sekali lagi, kita minta dia jadi hakim. Dia tunjuk siapa, orang tu bubuh batu ni. Selesai masalah, kita tak payah perang. Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi masuk. Masa tu Nabi Muhammad belum Nabi lagi. Tengok-tengok Muhammad masuk. Bila masuk Nabi Muhammad, semua hak ada ni kata apa? Kalau dia ni okey. Cuma masuk mepak meon mana ke dulu itu. Dia ni setuju, dia ni tak setuju, dia ni royoh dah balik lepas tu. Tapi bila masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum jadi nabi lagi. Tapi bila masuk dia sudah membawa satu peribadi yang dimuliakan oleh semua orang yang ada di Mekah pada masa tu. Sampai orang panggil dia Muhammad Al-Amin. Amanah. Dia mai dengan cerdik yang Allah bekalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil saban dia hampang, dia ambil Hajar Aswad boh, dia kata pakat-pakat pegang semua, bawa pergi ke penjuru Kaabah. Nabi Muhammad ambil bubuh. Semua apa hati, pergi minum kopi semua habis lepas tu. Settle. Dia kata, Masya Allah, awak yang kita tak boleh fikir benda macam ni, yang sampai kita ambil nak berperang. Bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhormatnya Nabi pada mata semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi bila turun ayat, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seru dakwah kepada orang-orang Arab Quraisy, dan Abu Lahab ambil ketui batu punggai Nabi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah terus sumpah kebinasaan tangan Abu Lahab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia buka mulut kata, aku dilantik oleh Allah untuk menjadi rasul kepada hampa. Dan dia kata, kazabta, hang pembohong. Bak lain hang cakap apa pun kami boleh terima, tapi bak hang nak mengaku kata hang jadi nabi, kazabta, hang bohong. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Innallaha ba'athani ilaikum. Allah lantik aku untuk jadi nabi kepada hampa. Faqultum kazabta. Hampa kata apa kat aku? Hampa kata aku bohong. Nabi kata. Wa qala Abu Bakrin sadaqa. Abu Bakar As-Siddiq saja bila sebut kata Nabi kata sadaqa, betul dia kata.
Dia tak dengar lagi apa Nabi kata. Dia tanya, betul kan Muhammad yang kata benda ni? Dia kata betul. Dia kata kalau Muhammad kata betul, betul. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Nabi bagi tu darjah kebesaran tu kat dia. As-Siddiq. Maksud dia apa? Benar. Bila jadi clash antara Abu Bakar dengan Umar, bila jadi ni dah dua-dua dah menyesal, mai di depan Nabi, Nabi SAW kata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni bukan kecil ana. Di waktu semua orang mendustakan aku, dia membenarkan aku. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Dia berjuang sehingga ke tahap sanggup hilang nyawa, sampai ke tahap habis duit ringgit dia berjuang untuk nak membantu agama yang aku bawa. Fahal antum tariku li sahibi. Nabi kata macam ni punya orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, sanggupkah hampa semua tinggalkan dia? Nabi kata, fama udhiya ba'daha. Hadis tu kata, selepas daripada tu, tak ada siapa dah di kalangan sahabat Nabi berani nak berlaku clash dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pasal Nabi SAW sudah letak Abu Bakar As-Siddiq pada kedudukan yang begitu hebat. Kesimpulan apa tuan-tuan daripada hadis mula tadi sampai sini, kesimpulan dia apa? Selain daripada kita kena buat apa yang ada dalam rukun Islam, kita kena jaga hubungan sesama orang Islam. Jangan sampai ada di kalangan kita ni yang piduk jadi musuh dengan tak pasal-pasal. Jangan. Kita sama-sama sembah Allah Tuhan yang Esa. Sama-sama duk baca hadis Nabi SAW. Sama-sama main masjid kiblat satu. Kita sama-sama mengaku kita orang Islam. Pasal apa? Yang sampai hari ini, kerana sikit selisih faham, salah pendapat dan sebagainya, kita sampai nak jadi musuh di antara sama-sama kita. Hak sudah-sudah, hak ke depan ni bagi jadi elok. Kerana eloknya hubungan sama-sama kita membawa kepada kuat orang Islam di mata seluruh umat manusia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13, jilid 14. Muka surat 55. Muka surat 55, kita masuk bab ma jaa ma yut'imul marid. Itu bab yang datang pada menyatakan apa yang dimakan oleh orang sakit. Orang sakit ni apakah makanan yang paling sesuai kita bagi makan ke dia? Dia kata bab yang datang pada menyatakan apakah yang dimakan oleh orang sakit. Ketahuilah saudaraku, adalah penyakit ni macam-macam. Dia start macam tu. Penyakit ni Allahu Akbar. Zaman dulu, cara zaman dulu. Zaman lah, cara zaman lah. Lah penyakit hak top ni penyakit apa tuan-tuan? High blood pressure. Darah tinggi. Allah. Penyakit darah tinggi. Bangkit sembahyang subuh, masuk pancong tak keluar. Senang ya nak kena. Heran ni apa? Orang darah tinggi ni kebanyakan kena waktu subuh. Kebanyakan. Itu sebab orang pesan kita, kalau kita ada high blood pressure, tekanan darah tinggi, masuk pancong tak usah kunci. Tak usah kunci. Sat lagi apakah jadi di dalam kita rebah ke, kita terleceh, kepala terantuk tang mana ke, orang tak boleh nak masuk dalam pancong tu sampai nak, jangan tu. Satu sahabat saya, budak Teluk Bagan, sahabat baik, duduk dekat rumah saya di sana. Bini pergi kerja dulu pada dia. Bini nak keluar, dia duduk dalam pancong, duduk dalam bilik ayam. Bini kata, abang, saya pergi dulu nah. Tak bunyilah, tak bunyi suara kata okey ke ha ke apa, tak bunyi, sengak. Tapi bunyi shower, ayam shower duk turun, bunyi.
Bini pun kata, abang, saya pergi ni. Bini pun anggap kata lelaki dia duduk mandi, dia pun turun pergi, start kereta, pergi kerja. Ni benda ni pukul 7 pagi. Sampai pukul 9 pagi, dia ada anak halus seorang, umur 4 tahun, 5 tahun, dengan pakai diapers, pakai pampers pun terbocok, terbarai, keluar daripada dalam rumah, pergi duduk dekat pos kereta di depan rumah ni, rumah perumahan ni, duduk sebut ayah. Jiran sebelah cikgu masa tu cuti sekolah, cikgu ni tak pergi sekolah lah, cuti, duduk basuh kereta, duduk tengok apa budak ni awak dia keluar main macam ni dengan diapers terbuka, terbarai. Ayah mana? Duduk tanya, duduk tunjuklah rumah, ayah. Cikgu ni pun pergi dekat pintu pagar panggil, tak ada respon apa, rasa tak sedap hati. Pergi dekat pintu rumah, masuk pintu pagar, pergi kat pintu rumah, jenguk tengok, panggil nama, tak ada respon. Masuk pergi lagi dalam rumah, sampai kat tangga, duduk dengar bunyi bilik ayam duduk bunyi, panggil lagi nama. Naik pergi tangga tu, naik pintu bilik ayam dia terbuka sikit. Cikgu ni pun pergi dekat, pergi tengok tuan-tuan, atas lantai bilik ayam darah menyimbah. Tolak tengok, jatuh kaku dah tuan-tuan. Pengalaman punca dia pun pergi pura-pura lari turun, panggil jiran lain, ada orang perbandaran duk cuci apa ni, panggil ni, mai pakat tengok. Tuan, benda nak jadi, nampak? Dalam pada celah tu dia telefon saya pun lari pergi juga. Nak buat turun dia daripada dia meninggal dah. Nak buat turun dia dengan tangga sempit, rumah 2 tingkat dengan nak telefon bini dia, nombor pun tak ada, tanya siapa ada nombor bini dia, konu tak ada, koni tak ada, ni macam mana? Ambil handphone pula, handphone lock pula. Nak buka tak boleh, ni macam mana nak buat ni? Nampak tuan, benda nak jadi. Satu orang punya habuan ni tak tahu macam mana. Tahu rupanya dia ada masalah high blood pressure, darah tinggi. Dia kena. Dan most of the cases, banyak kes ni kena lagi. Masuk pancong kena. Ada dan masuk pancong ambil ayat semayang subuh. Rakaat pertama aja, rakaat kedua nak tui bangkit tak boleh dah, lembek sebelah dah. Satu rakaat okey lagi, rukuk, i'tidal, sujud, nak bangkit rakaat kedua tu, tui tak boleh dah, tui tak boleh, jatuh terduduk. Ni yang kita duk baca ni, dia kata penyakit hari ni macam-macam, dia kata. Diabetik, ni penyakit-penyakit yang top. Hari tu kita dah habang dah. Penyakit apa? Kencing manis. Allahu Akbar. Kuliah kita yang bila dulu kita dah bagi statistik dah kencing manis di Malaysia dan di dunia. Ekoran daripada darah tinggi, dia main stroke, penyakit juga. Stroke. Kita dulu kata angin ahmar. Hak lain ni, hak kecil-kecil ni macam-macam. Batu karang lah, macam-macam penyakit duk ada dalam dunia ni. Jantung saja, ya Allah, yang kata sakit jantung ni saja macam-macam duk ada dalam penyakit jantung ni. Kita tak mau sakit kepala ni, nak tahu kata sakit jantung sudah, tak payah tahu banyak-banyak. Bamai habang kata, ni kawan kita meninggal kemarin, tak nampak hang semayang mayat. Siapa dia? Abang nama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sakit apa? Tak tahu, dia kata jantung. Habis kita pun full stop, tak tanya dah. Jantung ni saja pun, ya Allahu Akbar. Dalam jantung duk ada dalam dada kita ni, ada dia panggil heart failure. Heart failure, satu jenis sakit jantung. Dia ada heart valve disease, penyakit injap jantung. Ada pula. Kita duk ingat kita beli proton perdana berapa valve. Nah, jantung ni pun ada valve juga. Dia ada 4 valve.
dalam jantung ni. Injap ni ada 4. Injap ni pula tuan-tuan, ada yang sakit injap ni boleh repair. Ada yang tak boleh repair, kena ganti dengan valve, dengan injap tiruan. Satu injap tiruan 10,000. Kena buang 3, belah kata 30,000. Cerita sakit jantung ni saja. Bulan lepas anak menakan saya, anak abang. Kena injap. Operation pun 6 jam tuan-tuan. Injap ni saja 6 jam. Tapi doktor ni bagus. Doktor dekat GH Penang. Dekat General Hospital Penang ni, doktor bagus. Doktor muda lagi tapi bagus. Sangat bagus lah. Dia abang dulu dekat family ni. Dia kata, saya bagi tahu sebelum operation, dia kata valve ni, injap ni, dia kata saya tengok dulu macam mana. Tapi tak boleh tahu, melainkan potong dulu baru boleh tengok keadaan injap tu. Kalau boleh repair, dia kata dekat ayah budak ni, abang saya. Dia kata kalau boleh repair, saya try repair. Kalau tak boleh, kita kena tukang injap lain. Abang saya tanya, apa beza repair dengan tukang? Dia kata kalau repair, insya-Allah possibility, kemungkinan untuk recover terus tinggi, dia kata. Kalau injap tu rosak dan doktor boleh repair, insya-Allah dia boleh baik terus, dia kata. Tapi kalau dia punya ni teruk, dia kata kena tukang. Kalau tukang ni masalah, dia kata 10 tahun kena potong, tukang lagi satu, lagi sekali. Dia macam bateri kereta juga, dia ada expiry date dia. 10 tahun kena tukang, 10 tahun kena tukang. Tuan-tuan, siapa buat ni semua benda ni? Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu nampak engineer yang pergi reka enjin Lamborghini ni, hebat tak kira dah. Tuan-tuan, Allah lagi hebat pasal Allah boleh reka ni. Teknologi yang ada dalam badan manusia ni, Allah boleh reka sampai ke tahap yang macam tu. Sakit jantung ni juga dia ada heartbeat abnormal. Heartbeat, kita punya ni, apa? Heartbeat ni apa? Degupan. Degupan jantung ni, normal dia berapa kali degup seminit? Kalau normal, 60 ke 100, yang tu normal. Dia tengok umur. Dalam seminit, dia geduk. Kalau 60, 100, okey. Kurang pada 60 problem, lebih pada 100 problem. Tak pasal-pasal duduk. Tu jangan tu balik tu saya dengar kuliah. Nanti semua sekali yang dibuat leceh lah masjid. Heartbeat jantung ni pun satu penyakit lagi dok ada. Dia punya rhythm dia tu dia jadi merapu. Dia jadi laju, sekali dia jadi pelan. Pelan pun masalah, laju pun masalah. Jantung ni dia ada otot. Otot jantung tu satu part lagi yang boleh jadi masalah. Tuan-tuan, itu sebab ni Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa? Penyakit ni dia kata dia macam-macam dok ada, dia kata. Tu belum bercakap dengan penyakit baru. Penyakit baru apa dia? Penyakit kanser. Orang Indonesia kata kanker. Kanker dia kata. Kanser ni orang kita kampung kata barah dulu. Yang top di dalam kanser ni, yang ramai orang kena ni apa dia tuan-tuan? Breast cancer. Orang perempuan kena kanser payudara. Tahu? Dah stage 4. Dah peringkat ke-4. Tak boleh buat apa dah. Pasal apa? Pasal dia berakak. Dia berakak. Akak dia dah pergi dah satu badan. Dah sampai dekat liver. Dah sampai dekat pankreas. Dah macam tu dah pergi. Penyakit kanser ovari, orang perempuan duk kena yang ni. Kanser rahim. Bukan Abdul Rahim kena kanser. Orang perempuan punya rahim tu kena kanser. Kanser paru-paru. Kanser paru-paru ni kajian kata 87% orang yang kena kanser paru-paru adalah smoker. 87% yang kena kanser paru-paru adalah smoker. Tapi dia kata ada 13% tak pernah hisap rokok pun kena kanser paru-paru. Yang kata penyakit tuan-tuan. Punya jaga kena juga. Kanser kolon. Tuan-tuan tahu kolon
usus perut. Kanser. Ujung kolon tu, usus perut tu, dia rectum, dia panggil, tang tempat last tu, rectum. Kanser juga di situ pun. Yang paling menakutkan, kanser, macam doktor pula malam ni, kan? Saya suka baca cerita-cerita macam ni, saja baca kita. Yang paling menakut apa? Tak sakit. Itu yang takut, tak sakit. Sahabat saya sama batch dengan saya masa di College Islam Kelang dulu. Dia daripada College Islam, dia pergi US, dia pergi buat engineering, dia balik mai, dia form satu company engineering sampai jadi millionaire. Tiba-tiba satu hari buang air pagi, darah menitik, tap darah merah. Siapa ni? Tak sakit. Buah share ke apa ke? Duk ingat macam-macam. Pergi jumpa Dr. Panadol. Dia ada Dr. Panadol, dia ada Dr. Pakar. Dr. MO biasa ni dia panggil Dr. Panadol. Pergi jumpa Dr. Panadol, Dr. Panadol kata apa? Oh, dia kata tak apa. Sakit tak sakit. Dia bagi satu ubat antibiotik apa ke apa, dia ni pun ambil balik makan-makan, tak sakit, kira tak apalah. Dan kebetulan pula darah pun stop. Esok tengok tak ada, okey lah. Lepas seminggu, tak dia menitik pula. Ish, awak ni. Tapi oleh kerana kawan-kawan ada ramai-ramai, dia pun duk teks masuk tanya ni, aku kena macam ni. Dalam kalangan kawan-kawan ni ada yang doktor, ada yang spesialis, ada yang apa. Dia kata ni cerita jangan melawak ni. Pergi dekat specialist center, buat thorough check up. Check 100%. Apa pun ambil tahu dulu sakit apa. Yang tu dulu. Baru kita sembang nak berubat macam mana. Tuan-tuan, ni yang takut ni, yang kata penyakit ni memang menginsafkan. PP, satu thorough check up, buat A sampai Z, dia main result kata, cancer rectum. Ujung usus perut tu, tang tempat last najis nak keluar tu, di situ kanser dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dengar mulut doktor abang kata kanser, tuan-tuan, macam kena sumpah. Dia beritahu kat kawan pula. Dia kata, result kata kanser. Kawan-kawan ni pun dengar kata, hampir tengok second opinion, pergi tengok pendapat kedua. Mungkin ada kesilapan ke apa, mana kita tahu. Pergi hospital yang satu lagi. Buat macam tu juga, thorough check up juga, saja. Tengok second opinion, pendapat kedua sama. Dia keluar mai cancer rectum juga. Daripada confirm tu 3 bulan habis. Meninggal. Ni yang Syekh Idris Al-Marbawi kata, dan adalah penyakit ni macam-macam. Kanser saja pecahan dia, kanser kolon, dia mai kanser perut, dia mai kanser pankreas, dia mai kanser prostat. Orang lelaki duk kena. Punca yang nak main ni macam-macam. Doktor kata kot tu, kata kot ni, tapi dia antara punca dia apa dia? Orang lelaki bila nak terkencing tahan. Tu punca. Dia main berasa macam nak terkencing, duk tahan. Dia rosak tempat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung kita. Jadi, kuliah perubatan banyak tu ya. Dia kata adalah penyakit ni macam-macam. Setengah daripadanya tak boleh makan apa-apa. Dia ada penyakit, tak boleh makan apa. Dia tulis di ujung kepala katil tu, on diet. Dia tulis tu. Kita ni dia punya duk rembiang apa? Telung, roti canai, telung. 2 biji pula lagi. Roti canai sekepin. Tapi pergi rimbuk telung 2 biji dalam tu. Ni, nak pergi tengok kawan sakit ni. Pasal apa? Pasal masa dia sihat, memang dia kalau pergi kedai, roti canai telung, pesan. Telung rendah biji Dia kaki macam tu. Jadi bila dengar dia sakit, kawan-kawan ni, hak duk biasa telung rendah 2 biji. Bawa.
Bawa tengok dia kata, hampa membuat benaya aku tak boleh makan apa ni lah ni, kata. Tak boleh makan ni pula dua macam. Sama ada dia tak dibenarkan makan, ataupun yang kedua dia pun dah tak lalu makan. Dua. Tuan-tuan. Dan setengah daripadanya boleh makan atas kadar. Dia kata ada, boleh makan tapi kontrol. Dua atas kata hospital ni duk bunyi pun duk bunyi gitu. Kawan mai ziarah dia, mai duk bising ke dia ni balik pulau Derian tengah duk jenuh lah ni. Abang pula kat hamba Allah sakit ni. Dia tak balik pulau start dah dia kata. Allah, dia kata memang rancak tu. Rancak dia kata. Dia landung esok mai sikit. Nak rasa juga. Dia kata aku bukan kata tak boleh makan, boleh tapi atas kadar. Dia kata boleh. Dia kata takat-takat 2 ulai boleh kot. Dia kata ambok mai tapi jangan bagi nampak kat depa. Dia kata. Yang kita sakit ni tuan-tuan, tak sakit ni tergelak terah lah. Kalau kita kena baru ada akal, kan? Dia macam tu. Dan setengahnya pula dia kata ada makanan yang dipantangkan dan dilarang makan, dan ada makanan yang boleh dimakan. Ini satu macam punya penyakit pula. Hak ni tak boleh. Hak ni tak apa. Ni yang kata sakit ni. Maka dia kata di sini didatangkan oleh At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas Nabi SAW bagi makan kepada orang yang kurang sihat akan makanan yang ringan bagi perut. Apapun orang sakit ni, kita kena bagi sejenis makanan yang perut dia tak kena kerja kuat. Perut dia tak kena kerja kuat. Bawa mai kacang nganyin memang teruk lah. Dengan pepak, dengan nak lepas masuk, dengan dalam nak. Jangan. Bawa mai makanan yang perut dia tak payah kerja kuat untuk nak hadamkan makanan itu, supaya tidak menambahkan penyakit itu ke atas badan dengan sebab makanan yang dia makan ni. Bagi makanan yang simple. Katanya dalam hadis dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahlahu al-wa'ku amara bil hisa'i fasuni'a. Maksudnya diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kena satu orang daripada keluarganya kurang sihat badan, maka disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi makan kanji tepung. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh makan bubuk muai. Bubuk muai, kanji tepung, bubuk muai. Rupanya bubuk muai ni makanan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Bubuk muai. Kalau kita masak, pergi bagi dia makan tak sedap, pergi belilah McD bagi kat dia, bubuk ayam McD. Oh ini Yahudi mari, tak boleh Yahudi. Yahudi apa-apa tak makan dah yang lain. Dia boleh makan yang ni saja. Dah. Bismillah bagi dia makan. Kan? Yang tu pun duk marah Yahudi lagi kan. Lagu tu. Baik. So, Nabi SAW kalau ada kaum keluarga Nabi sakit, Nabi suruh buat bubuk muai bagi hak sakit ni makan. Begitu. Kerana dia kata bubuk muai itu tidak berat atas perut untuk nak memakannya. Dia pasal dia bubuk. Dia kira masuk dengan pepak, tak gaduh apa, tak gaduh. Lagu tu suruh masuk dalam aja. Cantik. Dia kata, yakni mudahlah pencernaannya. Dia nak digest, dia nak hadam tu mudah. Dia kata. Dan tidak berat dan tidak payah untuk nak mencernakannya. Seperti mana roti dan nasi dan sebagainya yang keras. Tengok orang sakit, bawa pergi apa tu, biskut sekepai penumbuk tu, pergi bagi yang tu kat dia. Duk gerit atas katil hospital bunyi krik dia bunyi. Satu hospital duk cari ni bunyi apa ni, krik apa dia panggil biskut apa tu, nak makan cekok pecah tu. Lepas tu kena dengan kopi apa kira hujan-hujan rancak lah yang tu kan. Dia bagi yang tu, tengok orang sakit, ya Allah, bawa bubuk muai. Dia kata kerana makan yang payah mencerna itu menambahkan kuat panas di dalam ma'idah. Ma'idah ni apa? Perut.
Bila dia mesin nak kena jalan kuat, hampir lepas biskut kepai tu masuk dalam, mesin duk jalan, panas perut panas. Kan macam kita pakai handphone ni, kawan mana kata lama tak telefon, sekali telefon cakap 2 jam setengah. Sampai last sekali tak duduk di pipi ni, duduk gitu. Tanya tu awak tu pasal apa? Panas ni macam nak melecup pipi ni. Pasal guna lama sangat, dia panas lah. Macam itulah perut kita. Bila kita paksa dia jalan tak berhenti, non-stop dia jalan, perut jadi panas. Hamba Allah ni dah sakit, hampir kena dia macam tu pula. Saat esok mereka masuk dalam grup, mereka teks kata, qalu inna lillah, jalan. Kita duduk pegang dadah. Biskut ni punya pasal ke apa ke? Memang pun biskut tu lah yang jadi punca dia kata. Nah? Dan apabila kuat panas, maka bertambahlah penat badannya. Jangan kita pergi dera orang sakit. Dan membawa kepada bertambah tak sedap badan dia. Dan orang-orang pun membuatlah bubuk muai itu sebagai suruh Nabi SAW. Biar Nabi suruh, Nabi kata dia ni sakit, buat bubuk muai bagi kat dia. Dia pun buat bubuk muai bagi. Summa amarahum fahasau minhu wa kana yaqul innahu la yartu fuad al-hazin wa yasru an fuadis saqim kama tasru ihda kunnal wasakh bil ma'i an wajhiha. Kemudian daripada disuruh Nabi SAW akan mereka itu memberi makan kepada orang sakit itu akan bubuk kanji itu, maka kepada siapa yang tidak sedap badannya, maka memberi makan mereka itu akan dia. Bila Nabi suruh, mereka pun ikut cakap Nabi SAW. Dan adalah Nabi SAW bersabda bahawasanya bubuk muai itu menguatkan hati orang yang duka cita dan dhaif badannya. Orang sakit bila dia kena bubuk muai, dia jadi kuat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata. Bila bagi bubuk muai kat dia, dia jadi kuat. Dia kata. Dan telah berubahlah kesihatannya. Daripada tak larat. Dia orang sakit ni, dia tak larat pasal apa tuan-tuan? Pasal tak makan. Tak makan, dia tak mau minum, dia apa. Jadi tak larat. Jadi bila bagi, dia boleh makan sikit, dan dia dapat energi dia. Dia dapat tenaga dia balik. Dan menghilang ia akan panas daripada hati yang sakit itu. Yang ini tidak menjadikan naik panas hati. Kerana lebih akan kemahuan dia. Jadi dia tak jadi marah. Bila main bubuk muai ni memang kena pula bubuk muai. McD. Lagi dia tak marah. Dia kata, yang ni hang mai lah tengok aku kerak sikit. Dia kata kat kawan ni. Kan? Macam tu. Dan kembali ia seperti yang adat biasanya, dihilang akan panas hatinya, seperti keadaannya seorang daripada sekalian kamu, wahai sekalian perempuan, menghilangkan cemar daripada muka dengan air. Nabi buat contoh perbandingan. Orang perempuan kan muka tak boleh tak elok sikit. Bila tak elok sikit kan, nak pergi basuh, nak bubuh balik, mereka punya macam-macam bedak tu dalam beg. Beg tu sekerat beg tu bedak kan. Yang kata orang perempuan ni, tengok bawa, dia kata apa dia ni, bawa pistol ke apa kan. Dah, buka ni habuh pipi saja pun 5 jenis. Masya Allah kan. Dia pun tak boleh. Muka dia kita ni lebih kurang buat tak tahu tu je. Tapi orang perempuan ni macam tu. Macam itulah Nabi kata, orang yang tak sihat ni bila dia kena bubuk muai, dia segang balik. Macam orang perempuan muka comot, dia pergi basuh cuci dan dia rasa okey balik. Nabi buat bandingan macam tu. Tak pasal-pasal pergi buat bandingan dengan orang perempuan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab ma jaa la tukrihu mardakum anit ta'am wasyarab. Yang ni dengar elok-elok. Yang ni duk jadi dalam masyarakat kita. Iaitu bab yang datang pada menyatakan jangan paksa sekalian kamu ke atas orang sakit itu makan dan minum. Bila orang tua ni sakit, kita duk paksa dia suruh makan. Dia tak ada selera. Kita beletiak pula kat dia. Jangan. Piduk kata pula kata mak tak makan 3 hari dah. Piduk kata lagu tu. Hamba Allah ni sakit. Umur 86. Dia tak ada selera. Dia bukan saja tak mau makan. Dia tak ada selera nak makan. Ayam pun dia tak ada selera nak minum. Kita bawa mai. Apa balik? Apun balik itu, dia tengok pun dia nak termuntah dah. Pasal dia tak ada selera nak makan. Hang pergi buat main apun balik pula. Kalau hak kecil-kecil tu comel sikit.
Wah, main hak besar macam talam tu. Main letak ke debam kata depan dia. Kata, mak makan. Orang tua-tua, umur 80 lebih, bila dia sakit, tuan-tuan, dia tengok makanan tu, dia nak termuntah. Nak suap dia makan, walaupun kita bagi bubuk muai, masak elok, bagi ada kuah sikit, nak suap makan, pakai cancah besar pun dia tak elok. Ni orang tua-tua bila sakit ni. Pakai cancah besar, dia tak lalu. Dia suruh ambil cancah halus tu. Cancah halus tu pun cedok tak mau penuh cancah. Cedok sikit saja. Cedok penuh cancah, dia muntah. Tuan-tuan bisa jumpa tak? Saya cerita ni arwah mak saya. Jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masa tu tak apa nak reti. Jadi dia main jugalah kita ni kata mak-mak kena makan. Duk kata juga. Pasal tajuk ni tak percaya. Jadi untunglah tuan-tuan pun untung. Pasal tuan-tuan pun main berlari dengar tajuk ni. Kurang-kurang kita tak berdosa. Kalau tidak kita berdosa. Kita duk paksa dia tu kita berdosa. Pasal apa berdosa? Pasal Nabi tak bagi paksa, kita duk paksa. Berdosa. Tambah pula orang tua ni kecil hati dengan kita. Lagi berdosa. Sagi hujung hadis lagi benar tuan-tuan nanti tahu apa dia punya cerita ni. Tu yang baca bagi lambat, bagi suspense sikit. So, dia kata orang sakit ni dia tak lalu nak makan nak minum. Dia kata. So, ketahuilah saudaraku, setengah daripada perangai orang yang tak bagi itu ialah dia paksa, dia suruh orang-orang yang sakit ni makan minum apabila tidak ada nafsu, tidak ada selera makannya. Dia paksa. Sampai ke tahap dia pergi merepek kat orang tua ni. Dia kata, mak, saya cuti habis dah, mak tahu. Sampai bab tu dia pergi bercakap kat mak ni. Mak, saya cuti habis dah, mak tahu. Dia kata, ni baru bulan 5. Nu nak sampai bulan 12, nu berapa bulan lagi. Saya cuti dah habis dah. Orang tua ni dah kecil hati. Dia kata apa, tuan? Dia kata, hampir kerja. Hampirlah kerja. Saya nak pergi kerja, macam mana ngemak duk macam ni? Mak kalau mak makan, mak tak jadi macam ni. Oi, hang tak kenal lagi. Hang cakap. Nak pergi mana, tuan-tuan? Hari ni dia umur 86. Kalau Allah izin umur kita panjang pasal kita anak dia bagi kat kita umur 86 esok, masa tu anak kita mai kata macam kita kata kat dia ni, macam mana rasa? Mau ingat macam tu. Ni lah kita duk menghadap mak kita. Esok kita duk tempat mak kita. Anak kita menghadap kita. Kalau anak kita keluar kalam, macam kalam kita kat mak kita, macam mana hancur hati. Hancur. Dia kata hampir kerja. Mak ni ya susah. Oh, nak bebai pula. Mak ni ya susah. Mak ni pun dalam balik tak larat, dia kata tak apalah kalau hang rasa susah tu saya tengok aku lah. Dia nak main jadi karut. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal tak baca tajuk ni. Ni bila baca ni baru kita duduk Allahu Akbar. Dia kata ada orang yang tidak bagus. Ni bahasa cukup lembut ni. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia bukan jenis ustaz rempang. Kan? Lah macam-macam ustaz rempang pun ada. Oh, jokong kan. Dia rempang. Syekh Idris Al-Marbawi dia tak rempang. Dia cakap elok aja. Dia nak kata apa dekat kawan hak duk paksa mak pak makan juga ni. Dia kata apa? Dia kata orang yang tidak bagus. Oh, lembut tuan-tuan tu. Kalau kena rempang dia kata apa? Nak korang ajak. Dia kata tak urus. Dia bagi perkataan tu. Kena tersandang pergi dekat mihrab ni. Syekh Idris Al-Marbawi dia kata orang hak jenis tak bagus ni duk paksa orang yang tak ada selera makan, dia paksa suruh makan, suruh minum. Baik, dia kata maka syarak kita tegah daripada memperbuat orang sakit yang demikian itu. Agama tak bagi kita duk paksa orang sakit makan minum ni, dia tak bagi. Pujuk boleh, pujuk. Mau makan sikit mak ni memang sedap betul ni, saya pun tak pernah lagi ni, saya terasa dah tadi sedap semua. Mak rasa tengok sikit. Macam tu tak apa. Dia pun kena sikit, dia muntah. Tak apa. Mak tak mau, tak apa. Muntah darkah pula dah. Muntah lagi, tak sah dah salin dah baju. Muntah lagi. Tuan-tuan, ni semua cari pasal semua ni.
Jangan, dia kata. Kerana menyakiti akan orang sakit itu. Dia kata. Heran, dia kata, bagaimana memasukkan barang yang tidak mau dimasukkan ke dalam perut. Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata heran lah. Dia kata benda memang reject. Benda tu reject. Tak boleh masuk. Tuan-tuan, bukan kata bubuk muai. Ayam pun dia muntah. Dia main tahap tu dah. Orang sakit ni, dia main tahap tu. Sebelum tahap tu, dia makanan tak boleh. Ayam aja dia boleh. Dia main satu tahap pula, ayam apa pun tak boleh. Zam-zam aja dia boleh. Dia duduk main tu. Dia duduk, tu makin kritikal lah tu. Makin kritikal. Dia main satu tahap, zam-zam pun dia reject lah. Sampai kena titik, masuk dalam mulut tu titik. Masuk setitik, nampak nak muntah dah. Teruk tu dia duduk main teruk. Maknanya sistem badan dia ni semua failure. Semua barang dia dah reject dah. Jangan tinggal dah. Kalau mak ayah kita duduk tahap tu. Dia kata di sini, dan pula apabila dimasukkan juga dengan bergagah, dengan paksa, membawa kepada tidak mencerna. Kalau kita paksa juga, tuan-tuan, ada anak-anak ni, dia cekah mulut mak ayah ni. Dia cekah mulut, dia bubuh juga. Janganlah. Ni dia cekah mulut ni, dia cekah dia tuang juga bubuk muai. Dia tuang juga orang tua ni, semua boleh dia paling cancah. Tuan ingat benda ni duk jadi dalam drama je kah? Tak, tuan. Dalam kehidupan kita ni ada jadi benda macam ni, ada jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila tidak mencerna makanan itu di dalam perutnya, nescaya mengotor ia akan perut itu sahaja. Kalau dia dah tak boleh terima, dia dah reject dah apa pun, kita duk gagah juga tak jadi kebajikan kepada dia. Maka dengan sebab itu bertambah-tambahlah sakit orang yang sakit itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am fa inna Allaha yut'imuhum wa yasqihim. Itu dia, tuan-tuan dengar itu. Dan diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Dia wafat tahun 58. Tahun 58 Hijrah dia wafat. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu paksa akan orang-orang sakit daripada kalangan kamu itu makan dan minum. Nabi kata, orang sakit, kalau dia dah tak boleh nak makan, nak minum, jangan paksa dia. Nabi kata. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi makan dan memberi minum kepada mereka itu. Itu dia. Nabi kata lagu tu. Hadis ni hadis apa tuan-tuan? Hadis ini hadis sahih menurut sebahagian ulama hadis. Tu sebab kadang-kadang kita tengok satu orang sakit, setahun dah sakit. Tak makan ni 6 bulan dah. Tak mati. Tak makan. Memang tak makan. Tak mati. Macam mana cerita ni? Tak makan ni tapi boleh hidup ni. Rupanya adalah hadis. Nabi SAW kata, fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi makan dan memberi minum kepada mereka. Macam mana cara? Wallahu a'lam. Begitu. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib, dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Mengerasi orang sakit itu ditegah syarak. Paksa tu agama larang. Sebab ditegah kerana Tuhan memberi makan dan memberi minum kepada mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, dia main satu tahap, mulut tak boleh terima apa dah. Dr. Drip, cucuk. Nak cucuk tu pun jenuh cari urat ni. Dia dah skinny. Daging tak ada, tinggal skin. Tinggal kulit. Orang putih kata skinny. Skinny ni maksud
tulang dengan kulit dah. Jadi nak cucuk tu, orang dah nampak timbul dah. Tapi bila cucuk tuan-tuan, dia tak jalan. Rupanya darah pun dah tak jalan dah situ. Cucuk, sakit ni Allah yang mengetahui. Sakit ni. Kalau ada isi ni dia kurang sakit ni. Bila tak ada isi, dia tinggal kulit dengan tulang ni. Cucuk tu dia sakit. Sakit. Dia duk buat lagu tu. Sakit. Cucuk. Sikit jana, sikitnya tu cucuk. Buah-buah yang drip tak masuk. Rupanya saluran tu dah habis dah. Cari orang lain pula. Cari orang lain pula. Kadang-kadang 5 kali cucuk tak kena tempat. Semua tempat air tak boleh jalan. Tuan-tuan, itu habuan dia. Tak tahu ke depan esok tahkah kita pun terima habuan yang sama. Wal'iyazubillah. Mintalah Allah, janganlah. Kita ni kalau boleh minta lah. Kalau boleh minta, nak minta lah dekat Tuhan. Nak minta, ya Allah, tak maulah sakit lama-lama. Cantik ni apa? Sakit seminggu. Bagi kita jalan mau, senang. Kalau boleh minta. Masalahnya, boleh minta. Lulus tak lulus tu tak tahu. Ada orang, habuan dia. Dia drag 6 tahun tuan-tuan. Bedridden, dia panggil. Bedridden ni, duduk atas katil, terkediang ni. 6 tahun. Daripada mula anak sayang sampai last, tak tahu, tak jadi apa dah kita ni. Air mata. Menangis ni sampai kering air mata. Menangis. Bukan menangis apa. Mengenangkan kita sayang anak dulu ni. Tiba-tiba hari ni anak tak boleh. Anak bukan tak sayang kita. Tapi habis dah sayang dia kat kita. Dah habis dah. Pasal 6 tahun. Dia dah habis dah sayang kat kita. Tapi bukan dia tak sayang. Tapi habis dah sayang dia. Tuan-tuan. Benda ni kalau kita ambil ingat. Insaf. Sangat menginsafkan. Pasal apa? Pasal inilah ketentuan Allah ke atas masing-masing orang. Hanya Allah yang mengetahui. Kita punya pegang satu ya. Apa dia tuan-tuan? Kita buat baik, insya-Allah orang buat baik kat kita. Kita berkhidmat dekat mak pak kita, insya-Allah anak kita Allah bagi hati dia nak berkhidmat kat kita. Dia macam tu. Dunia ni dia bulat tuan-tuan, dia nanti duk pusing. Nanti duk pusing. Kita buat baik kat mak ayah kita, anak kita tengok, tup masuk dalam kepala dia. Esok kita sakit, automatik dia jaga kita. Pasal dia tengok kita belah mak ayah kita. Tapi kalau kita jenis buat tahanah kat mak ayah kita, sooner or later, lambat laun, kita kena daripada anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di sini apa dia? Jangan kita duk paksa orang-orang yang sakit ni, paksa dia suruh makan dan minum. Paksa orang sakit itu ditegah oleh syarak. Sebab pun ditegah kerana Tuhan dah bagi makan, bagi minum kepada orang sakit. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang kita baca tadi. Maka makna Tuhan bagi makan dan makna Tuhan bagi minum, yakni Tuhan yang memberi orang-orang sakit itu gagahnya dan boleh hidupnya tanpa perlu makan dan minum seperti orang lain. Yang dia boleh prolong, dia boleh panjangkan umur tu, boleh drag nyawa kita, boleh hidup walaupun kita tak makan tak minum tu. Siapa tu yang bagi extension, bagi sambungan nyawa tu? Siapa bagi? Allah bagi. Itulah yang kata Allah bagi makan dan bagi minum kepada dia. Dia tak mati tu, Allah bagi makan minum dekat dia. Seperti mana yang telah diberikan gagah ke atas orang sakit setahun dengan tiada makan dan minum. Syekh Idris Al-Marbawi kata, ada dia biasa tengok setahun sakit, tak makan, tak minum, tak mati. Allah bagi dekat dia. Bahkan ada pula setengahnya jadi dhaif dengan sebab makan. Ada pula makan lagi teruk, tak makan tak apa pula dah. Oh iya, macam-macam habuan orang ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fil habbati sauda. Dia akan main satu tajuk insya-Allah. Lepas ni cerita tentang habbatus sauda. Kan tuan-tuan bisa tengok kan, anak tuan-tuan pergi mengaji di Mesir, dia apa daripada balik jual tu habbatus sauda dalam kotak hijau tu. Habbatus sauda. Kalau di Malaysia ni daripada bawa masuk daripada Yaman, daripada Hadramaut, daripada bawa masuk madu daripada Hadramaut, madu sidir, dan juga habbatus sauda yang sudah diproses menjadi apa? Macam liquid duduk dalam kapsul tu. Daripada buat macam tu lah ni.
Ini semua adalah makanan yang ada keterangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia akan mai cerita Habbatus Sauda ni, dia akan mai cerita hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Habbatus Sauda ni penawar kepada sakit apa. Kalau malam ni saya bawa Habbatus Sauda jual rasa habis satu kereta apa. Tapi saya tak jual yang tu ya, kan. Kan. Lepas pada tu dia akan mai pula kepada kita tajuk fi syurbi abwabil ibil. Cerita tentang minum air kencing unta. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekumpulan orang mai ke Madinah, tak tahan dengan sejuk Madinah. Depa jadi sakit. Nabi suruh depa pi ke tempat bela unta zakat. Orang bayar zakat unta bagi kat Nabi, Nabi pi tak di satu tempat bagi orang jaga. Puak ni Nabi suruh pergi sana, suruh pergi minum dua. Satu susu unta tu, dan yang kedua air kencing unta tu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, depa minum lega. Depa minum lega. Lepas lega tu ada satu cerita panjang tu ada. Yang tu lepas raya pasal dia panjang. Insya-Allah, kan? Apa jadi tu? Lepas dia minum, dia kena susu unta tu, dia kena air kencing unta tu, satu macam dia jadi Popeye. Jadi kuat. Apa sudah jadi ni kepada puak hak minum ni tiba-tiba jadi kuat ni? Apa sudah jadi kepada depa ni? Dahsyat punya drama duk ada kat sini ni. Lepas raya kita mai dengar. Oh, tuan-tuan. Lepas tu dia mai pecahan hukum. Kalau air kencing unta boleh minum jadi ubat, boleh lega, air kencing lembu boleh minum tak? Air kencing kambing boleh minum tak? Air kencing, dia mai perbincangan tentang benda tu. Kita nanti tengok esok ni. Lepas tu dia mai pecah sikit lagi. Dia kata kalau air kencing boleh minum, tik kambing boleh tak buat menyaga? Dah betul ada dalam kitab ni apa? Mana kata dia ni nama merepek pijak. Dah ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Yang tu gazet dulu. Siapa yang tak sabar balik baca sendiri. Dalam Islam ni dia akan main hukum-hukum hasil daripada hukum awal ni, dia nanti main hukum-hukum sampingan ni. Lepas tu dia main lagi macam-macam lah. Orang kata, Ustaz ni macam kalau nak tanya. Ni pasal dah abang kata tik kambing boleh jual. Tik kambing najis. Oh, najis pun boleh jual. Tanya pula, Ustaz, satu lagi. Ya, apa dia? Ni macam apa? Dia buat lagu tu. Itu yang kita suspend. Ya, kecang. Rupanya nak tanya. Dia kata ulang sawah mai belakang rumah dia. So dia panggil bomba penyelamat mai pelekoh bedai ulang sawah ni, nak tolak ulang sawah ni dekat geng hak makan ulang sawah. Dia kata boleh tak kita jual ulang sawah tu, hasil dia boleh tak? Dia kata buat bayar yuran sekolah harap anak. Dia pikir tu. Yang main-main dengan hukum hakam, hukum fiqh ni, dia nanti beranak soalan dia pergi sampai macam tu. Dia nanti beranak pergi macam tu. Dah tanya pasal ulang sawah tak apa. Ujung ni pula tanya, Ustaz macam bewak sama juga ke? Itu kita merepek, kan? Tapi dalam tajuk yang akan datang dia nanti mai perbincangan tentang benda ni, dia nanti mai. Jadi kepada orang yang duk terbuku dalam kepala nak tanya benda ni, dia petik jari. Hak ni aku memang duk nak tanya lama lah. Dia kata cantik, cantik. Kemudian ditakdirkan kata jawapan kata tak boleh. Kawan hak duk jual 5 ekor dah ulang sawah ni pula duk dengar, dia kata Allah, aku lepas 5 ekor dah ni duk buat makan minum ni, dia duk urut kening sampai luruh bulu kening ni, dia duk main semak perut pula. Kan? Ada satu orang dia dah cukup kan? Cukup. Lepas pada dia main cerita yang kencing unta tu, dia main lagi satu tajuk yang juga sangat menarik untuk kita dengar. Dia kata apa? Fi man qatala nafsahu bisummin. Dia kata au ghairi. Orang yang mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Baru ni ada ke jitra apa masuk dalam surat bang ada seorang bunuh diri?
mati bunuh diri ni, apa hukum dia? Dan apa akan kena kat dia di hari akhirat esok? Kemudian hadis yang timai, dia bagi contoh-contoh bunuh diri ni. Ada hak bunuh diri dengan summin. Summin. Maksud dia apa? Telang racun. Ada yang mati dengan menggunakan al-hadid, guna besi, ambil pisau, tikam. Ada hal lagi moden, mati dengan ambil, dia ada lesen senapang patah. Kampung saya dulu ada jadi satu Pak Haji, imam masjid pula lagi. Tuan-tuan, Allah ni kadang-kadang dia bagi satu test, sampai last minute punya test, beratnya dia bagi. Fail. Dia pergi kapit diri dia, celah bangku rotan. Bangku rotan dulu, bangku rotan kan. Kapit kiri kanan. Dia buh senapang tu, ibu jari kaki masuk dekat trigger tu. Nibuh dalam mulut. Tendang dengan kaki. Pum! Pecah belakang ni, lekat di dinding. Wal'ayazu billahi min zalik. Ini tajuk nak mai. Nanti mai hadis cerita orang yang mati bunuh diri dengan berbagai-bagai ragam bunuh diri ni. Apa Tuhan nanti buat kat dia di hari akhirat esok? Dan apa hukum ke atas pengurusan jenazah dia? Kan nak gagah baca agak malam ni? Dah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, yang saya nak habaq ni satu apa tuan-tuan? Kita jadi orang Islam, kita kena bangga. Pasal apa? Pasal Islam ini adalah satu package kehidupan yang sangat sempurna. Daripada sebesar-besar benda sampailah sekecil-kecil benda ada di dalam agama kita. Salahnya kita, pasal kita tak belajar. Dengan kuliah malam ni kita pun duk tengok jam, dengan duk tengok hari bulan, dengan umur kita hak tinggal baki, dengan duk tengok tebal kitab ni ada nak dan habis ni. Ini baru jilid 13-14. Dia duk ada 22 jilid tuan-tuan. Itu Bahrul Mazi saja pun kita tak cover. Jadi bila kita mengaji, baru kita tahu banyak sungguh benda yang kita tak dan nak mengaji sebenarnya. Saya mengambil kesempatan minta maaf dekat tuan-tuan semua kalau ada salah silap kita selama ni, dan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan semoga kita beribadat dan ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.